Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 7 sukatan serakan data terkumpul bagi matematik tingkatan 5. Subtopik 7.2 sukatan serakan. Standard pembelajaran menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. Jadi di dalam video ini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi suatu data terkumpul. Terlebih dahulu kita lihat formula untuk mendapatkan julat, iaitu titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah bagi kelas terendah. Dan untuk mendapatkan julat antara kuartil ketiga akan ditolakkan dengan nilai kuartil pertama. Sekarang kita lihat soalan contoh 9 di dalam buku teks muka surat 211. Pak Hamidi telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Jadual kekerapan dan ogif yang berikut menunjukkan data yang diperolehnya. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Jadi terlebih dahulu kita akan menentukan julat seperti yang diminta oleh soalan. Jadi kita sedia maklum formula untuk mendapatkan julat adalah julat bersamaan dengan titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Jadi kelas tertinggi kita adalah 900 hingga 99. Jadi untuk dapatkan titik tengahnya, kita akan buat operasi 999 tambah had atasnya tambah had bawahnya 900, kemudian kesemuanya kita bahagi 2. Tolak dengan titik tengah kelas terendah. Jadi titik tengah kelas terendah di sini adalah kelas 400 hingga 499. Jadi had atasnya 499 tambah had bawahnya 400. Okey, hasilnya nanti kita akan bahagi dengan 2. Jadi kita boleh terus menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai untuk titik tengah kelas tertinggi terlebih dahulu, iaitu 999 tambah 900. Murid pastikan tekan sama dengan dahulu, baru kita tekan bahagi 2. Jadi kita dapat 949.5. Jadi kita tuliskan dekat jawapan ni 949.5, iaitu titik tengah kelas tertinggi. Sekarang kita kira pula titik tengah kelas terendah. Di sini kita telah tuliskan iaitu 499. Ditambah dengan 400. Sama dengan dahulu, baru kita tekan bahagi 2. Jadi kita akan dapat 449.5. Jadi kita tuliskan dekat sini 449.5. Jadi bezanya 949.5 tolak 449.5. Jadi kita kira lagi sekali di sini 949.5 tolak dengan 449.5, maka hasilnya adalah 500. Jadi kita dah tulis jawapan kita dekat sini. Julatnya adalah 500 gram, yang menunjukkan bahawa beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan ialah 500 gram. Seterusnya kita akan kira pula julat antara kuartil bagi data tersebut. Jadi untuk dapatkan julat antara kuartil ketiga adalah perlu ditolakkan dengan nilai kuartil pertama. Jadi untuk kita dapatkan kuartil pertama, jadi kita akan cari kuartil pertama terlebih dahulu. Kita akan cari kedudukannya di dalam graf. Kita sedia maklum nilainya adalah 1/4 daripada N. Jadi N adalah jumlah data. Jadi kita boleh tengok jumlah data pada graf kita. Okey, kita dapati graf kekerapan longgokan pada titik terakhir adalah 80. Bermaksud N kita adalah 80. Jadi kita boleh kira kedudukan kuartil pertama, iaitu 1/4 daripada 80, iaitu kita ringkaskan kita akan dapat pada nilai cerapan yang ke-20. Jadi bukan jawapannya 20, kedudukan pada kekerapan 20. Jadi 20 ini adalah
pada cerapan 20 pada paksi kekerapan longgokan. Jadi kita akan buat garis putus-putus pada paksi Y sama dengan 20. Jadi pada paksi Y sama dengan 20, kita akan buat satu garis putus-putus mengufuk sehingga bersilang dengan graf. Seterusnya kita akan buat pula garis mencancang yang akan bersilang dengan paksi X untuk dapatkan nilai kuartil pertama. Jadi kita dah lukis garis mencancang daripada persilangan cerapan ke-20 tadi sehingga ke paksi X. Jadi di sinilah nilai kuartil pertama. Jadi macam mana untuk kita baca nilai di sini? Sebelum ini, pada video sebelum ini cikgu pernah tunjukkan. Jadi kita kena cari, kita lihat setiap 2 cm ini mewakili 100. Jadi satu kotak kita tahu 2 cm di sini. Jadi ini adalah kita lihat di sini, okey, dia berada di antara 599.5 hingga 699.5. Jadi di dalam ini ada 10 kotak kecil. Jadi untuk 10 kotak kecil itu bezanya adalah 100 untuk 10 kotak kecil. Bermaksud satu kotak kecil 100 bahagi 10 akan mewakili nilai 10 gram. Jadi satu kotak kecil mewakili nilai 10 gram. Jadi kita lihat garis mencancang berapa kotak kecil yang terlibat selepas nilai 599.5. Kita dapati ada satu kotak kecil dan kemudian ada separuh lagi. Bermaksud kita untuk dapatkan nilai kuartil pertama ada 1/2 kotak kecil selepas nilai 599.5. Jadi tadi satu kotak kecil 10. Jadi satu kotak kecil selepasnya 509.5. Separuh daripadanya kita tambah 5. Jadi kita akan dapat jawapan di sini 614.5, iaitu nilai untuk kuartil pertama. Jadi seterusnya kita perlu cari pula nilai kuartil ketiga. Sekarang kita cari kedudukan kuartil ketiga pada paksi mencancang. Kita tahu rumusnya adalah 3/4 daripada jumlah data. Jumlah data kita tadi kita telah bincangkan ada 80. Jadi di sini kita ringkaskan, kita dapat kuartil ketiga berada pada nilai cerapan ke-60 pada paksi kekerapan longgokan. Jadi kita buat garis yang selari dengan paksi X yang memotong pada nilai cerapan 60. Garis itu perlulah sehingga bertemu dengan ogif yang dilukis. Jadi seterusnya kita akan lukis pula garis mencancang ke paksi X untuk mendapatkan nilai kuartil ketiga. Okey, jadi kita dapat nilai kuartil ketiga di sini. Kita dapati berada satu kotak kecil selepas 799.5. Tadi kita telah bincangkan satu kotak kecil mewakili 10 gram. Jadi 799.5 tambah 10, kita akan dapat nilai kuartil ketiga ialah 809.5. Maka julat antara kuartil mengikut formula kuartil ketiga kita perlu tolak dengan kuartil pertama. Jadi daripada graf kita tadi, kuartil ketiga kita adalah 809.5. Kita tolak dengan kuartil pertama kita 614.5. Jadi hasilnya adalah 195. Kita lihat dalam unit gram. Jadi apakah maksud nilai julat antara kuartil di sini? Dalam soalan ini menunjukkan beza antara jisim bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan yang berada pada 50% bahagian tengah taburan ialah 195 gram. Jadi dengan ini kita telah selesai menjawab soalan contoh 9. Bagi variance dan sisihan piawai, untuk kita dapatkan nilai variance bagi suatu data terkumpul, formulanya adalah variance atau simbolnya sigma kuasa 2 di sini. Okey, jumlah kekerapan yang didarabkan dengan titik tengah kuasa 2 bagi selang kelas.
Okey, bahagi jumlah kekerapan tolak kuasa 2 bagi min data. Okey, sisihan piawai pula iaitu sigma adalah punca kuasa 2 bagi nilai variance. Jadi kita akan lihat dalam contoh soalan bagaimana untuk kita mengira variance dan sisihan piawai. Jadi soalan contoh 10 di dalam buku teks muka surat 212. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dalam liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan piawai bagi data itu. Jadi kita akan mula mengira variance dan sisihan piawai bagi data dalam contoh 10 yang diberi ini. Jadi untuk kita mengira variance dan sisihan piawai, kita perlu tambah kotak-kotak yang berkenaan dengan formula seperti titik tengah dan kemudian fx, iaitu fx di sini adalah kekerapan, f adalah kekerapan frekuensi daripada perkataan bahasa Inggeris. Jadi sebab kita perlu cari min nanti, iaitu x bar adalah min, jadi min adalah jumlah fx bahagi jumlah f. Jadi sebab tu kita tambahkan kolom fx. Jadi kita perlukan kolom x kuasa 2 sebab kita ada dalam formula jumlah fx kuasa 2. Jadi kita perlukan kolom x kuasa 2 kemudian kekerapan darab x kuasa 2. Jadi kita akan mulakan satu persatu. Yang pertama kita kira titik tengah bagi setiap selang kelas. Jadi menggunakan kalkulator titik tengah kita lihat di sini. Had atasnya ataupun kita tak kisahlah boleh ambil had atas ke had bawah dulu ke. Jadi had bawah, had atas 159 tambah had bawah selang kelas pertama 150. Cikgu selalu ingatkan untuk menjawab titik tengah hasil tambah ini kita tekan sama dengan dulu baharu bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 154.5. Jadi kita boleh tulis dekat ruang yang disediakan 154.5. Okey, seterusnya kita kira pula titik tengah bagi selang kelas yang kedua iaitu 169. Okey, kita tambah dengan 160. Macam biasa tekan sama dengan dulu baru bahagi dengan 2. Kemudian kita tukar kepada perpuluhan 164.5. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak kira banyak-banyak pun. Sebenarnya kita dah nampak corak dia. 150 hingga 159, 154.5 titik tengahnya. 160 hingga 169, 164.5. Maka untuk selang kelas yang ketiga, kita dah dapat dia punya pattern iaitu 174.5. Diikuti 184.5. Jadi kita selesaikan sehingga habis di sini. Okay, kita juga perlu cari jumlah kekerapan sebab dalam formula kita ada jumlah kekerapan. Jadi kita kira sahaja hasil tambah kekerapan 8 tambah 12 tambah 15 tambah 24 tambah 20 dan tambah 16. Jadi kita akan dapat jumlah kekerapannya adalah 95. Jadi untuk kolom fx, f darab x, jadi kita lihat untuk selang kelas pertama, f-nya 8, darab x-nya 154.5. Jadi hasilnya adalah 1236. Jadi kita tuliskan hasilnya 1236. Jadi kita siapkan untuk kesemua selang kelas. Jadi untuk selang kelas yang kedua saya tunjukkan lagi sekali. Okay, F-nya 12. Jadi 12 darab X-nya iaitu titik tengahnya 164.5. Jadi kita dapat 1974. Okay, kita tulis di sini. Jadi anda selesaikan sehingga habis F darab X bagi setiap selang kelas yang sepadan. Jadi setelah kita siap mengira kekerapan darab titik tengah bagi setiap selang kelas, kita dapati dekat rumus min kita perlu hasil tambah Fx. Jadi pada kolom Fx kita cari hasil tambah ke semua Fx. Jadi untuk yang pertama 1236 tambah 1974
tambah 2,617,5. Okey, tambah 4,428 tambah seterusnya 3,890. Okey, tambah yang terakhir, fx terakhir 3,272. Jadi kita dapat nilainya, kita tukarkan kepada perpuluhan 17,417,5. Jadi kita tulis nilai di kolom ini. Jadi kita dah tuliskan di sini jumlah fx. Seterusnya kita perlu cari x kuasa 2, iaitu nilai titik tengah kuasa 2. Jadi kita lihat untuk selang kelas pertama, nilai titik tengahnya adalah 154,5. Jadi kita gunakan kalkulator 154,5 kuasa 2. Jadi kita dapat, kita tukarkan kepada perpuluhan 23,870,25. Jadi kita tulis nilai di dalam kolom yang berkenaan 23,870,25. Jadi kita buat pula untuk selang kelas yang kedua. Okey, selang kelas yang kedua, x-nya di sini 164,5. Kuasa 2 kan sahaja. Kita akan dapat hasilnya adalah 27,060,25. Jadi kita tulis hasil pada kolom x kuasa 2 untuk selang kelas yang kedua. Jadi kita akan ulang langkah yang sama untuk setiap titik tengah yang sepadan. Jadi kita telah lengkapkan kolom x kuasa 2. Seterusnya kita akan lengkapkan kolom kekerapan darab x kuasa 2, iaitu fx kuasa 2. Jadi f kita lihat untuk selang kelas pertama, untuk dapatkan nilai fx kuasa 2, f-nya adalah 8. Jadi kita masukkan dalam kalkulator 8. Darab x kuasa 2 untuk selang kelas yang pertama, kita dah cari baru saja sebentar tadi, 23,870,25. Jadi kita dapat hasilnya adalah 19,962. Jadi kita masukkan nilai di dalam tempat yang sepatutnya, 190,000 sebenarnya. Okey, 190,962. Jadi kita buat pula untuk yang kedua, selang kelas yang kedua, fx untuk yang kedua, fx kuasa 2. F dia di sini 12. Jadi kita masukkan dalam kalkulator 12. Darab x kuasa 2-nya adalah 27,060. Okey, 27,060,25. Jadi kita dapat hasilnya adalah 324,723. Jadi kita masukkan nilai. Okey, seterusnya anda lakukan untuk setiap f dan x kuasa 2 yang sepadan bagi melengkapkan kolom fx kuasa 2. Jadi kita dah lengkapkan untuk semua selang kelas bagi nilai fx kuasa 2. Kita lihat rumus, kita perlu cari hasil tambah untuk fx kuasa 2. Jadi hasil tambah di sini bermaksud kita cari hasil tambah untuk semua nilai fx kuasa 2 bagi setiap selang kelasnya. Jadi yang pertama 190,962. Kita tambah nilai yang kedua 324,723. Tambah 456,456,753,75 tambah 816,906. Okey, kita tambah nilai seterusnya 756,000. Okey, 605 tambah 669,124. Jadi hasilnya kita tulis pada ruang yang sepatutnya.
Jadi kita telah lengkapkan kesemua nilai yang perlu kita cari, maka kita boleh menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai variance dan sisihan piawai seperti yang diminta oleh soalan. Jadi sebelum kita dapatkan sisihan piawai dan variance, kita akan kira mean terlebih dahulu kerana kita perlukan nilai mean di dalam formula untuk dapatkan variance dan sisihan piawai. Jadi mean kita di sini jumlah fx kita dah cari tadi di sini, kita masukkan nilai 17,417.5 bahagi jumlah kekerapan 95. Jadi kita boleh kira hasilnya menggunakan kalkulator. Jadi kita keluarkan kalkulator. 17,417.5 bahagi 95. Jadi kita dapat hasilnya adalah 183.34. Jadi kita masukkan nilai. Jadi tadi kita dah kira mean. Sekarang seterusnya mengikut kehendak soalan kita akan kira variance. Jadi kita tuliskan formulanya, iaitu hasil tambah fx kuasa 2 bahagi hasil tambah f tolak min kuasa 2. Jadi di sini kita masukkan nilai seperti yang telah kita cari di dalam jadual. Hasil tambah fx kuasa 2 iaitu 3,215,133.75. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan 95, perlu ditolak dengan min kuasa 2. Jadi min kuasa 2, min kita di sini, nilai ini adalah nilai yang kita dah bundarkan. Jadi untuk elakkan ralat, kita ambil nilai yang lebih tepat, iaitu 117,417.5 bahagi 95. Sebab ini kesemuanya kita kuasa 2 kan. Jadi kita masukkan nilai dalam kalkulator. Jadi kita masukkan nilai dalam kalkulator. Okey, buka kurungan untuk data yang pertama, 3,215,133.75. Okey, bahagi 95. Tutup kurungan, bermaksud selesai operasi ini. Tolak. Okey, kita buka kurungan. Disebabkan ada kuasa 2 kat sini, kita buka lagi satu kurungan. Jadi 17,417.5. Okey, bahagi 95. Kita tutup kurungan, hasilnya nanti kita kuasa 2. Jadi kita kuasa 2. Okey, jadi disebabkan operasi tadi tolak kedua-duanya. Okey, jadi kita akan dapat 229.1856. Jadi kita tuliskan jawapan terlebih dahulu, kemudian kita boleh bundarkan jawapan, iaitu 229, kita bundarkan 2.19 liter supaya setara ya. Jadi seterusnya kita nak cari sisihan piawai. Jadi sisihan piawai sebenarnya adalah punca kuasa 2 bagi nilai variance. Jadi apabila kita dah dapat nilai variance, jadi kita jangan ambil punca kuasa 2 nilai yang kita dah bundarkan. Dia akan menyebabkan ralat pada jawapan akhir kita. Jadi kita ambil nilai yang lengkap tadi, iaitu 229.1855956. Jadi kita punca kuasa 2 kan kesemuanya. Jadi di sini kita masukkan nilai menggunakan kalkulator. Jadi masih ada lagi pengiraan di sini. So kita boleh tekan punca kuasa bagi jawapan tadi, iaitu kita akan dapat 15.13887696. Jadi kita tuliskan jawapan. Kemudian kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Jadi kita dapat jawapan akhir 15.14 liter. Maka kita telah selesai
mengira nilai variance dan sisihan piawai soalan contoh 10 yang diminta, yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi ini adalah jalan kerja yang lengkap, sama seperti hasil perbincangan kita sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini membantu semua yang menonton untuk belajar bagaimana mengira variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Video seterusnya kita akan belajar bagaimana membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Sekian, terima kasih.